Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran Geografi Tingkatan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina himmataka wa ansyur alaina hamzah ini birahmati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pelajar-pelajar tingkatan 2 yang saya hormati sekalian, pada kali ini cikgu akan cuba membentangkan tajuk bab 4 Geografi tingkatan 2, iaitu tentang cuaca dan iklim. Okey, pernah kalau pelajar-pelajar berfikir kita di Malaysia ni boleh, masyarakat Malaysia lah, dia boleh melakukan kegiatan ekonominya sepanjang tahun. Misalnya ayah kita kalau menoreh getah, dia kebanyakan hari dia boleh menoreh lah, kecuali skala kita tak dapat menoreh kerana hari hujan ataupun ladang-ladang kelapa sawit, kerja kelapa sawit dan sebagainya. Jadi jaranglah ada gangguan yang berat daripada gangguan cuaca dan iklim tidak sesuai. Jadi dalam tajuk ini kita akan belajar tentang cuaca dan iklim di negara kita, apa kegiatan-kegiatan ekonomi atau kegiatan manusia yang disebabkan oleh pengaruh cuaca dan iklim tadi. Okey, kita akan belajar lebih dalam apa maksud iklim negara kita, khatulistiwa ni, apa ciri-ciri dia, kemudian apa kesannya kegiatan kepada kita manusia terhadap cuaca dan iklim, dan kita merumus balik apa perubahan cuaca dan iklim ni. Jadi Malaysia ni, negara kita Malaysia yang tercinta ni, dia dianugerahkan iklim yang dikenali sebagai iklim khatulistiwa. Sebab apa Sebab kita berada dalam latitude khatulistiwa lah ya. Jadi ciri umumnya negara kita ni ialah panas dan lembap. Cuaca kita ni panas sepanjang hari, sepanjang tahun, dan lembap. Lembap tu maknanya kandungan uap air dalam udara tu agak tinggi juga. Sebab tu kita mudah berpeluh. Ciri iklim ini mempengaruhi pelbagai kegiatan manusia di Malaysia. Dalam bab ni kita akan pelajari hubung kait antara cuaca dan iklim dengan kegiatan manusia. Apa kesannya kegiatan manusia tadi terhadap cuaca dan iklim? Okey, kalau ditanya apakah jenis iklim Malaysia, kita pun tahu kita mengalami iklim khatulistiwa. Jadi biasakan bila khatulistiwa tu terus ingat cirinya ialah panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi Malaysia ni terletak di pada garis lintang 0 darjah, iaitu khatulistiwa lah, hingga 10 darjah utara. Ke utara ataupun ke arah selatan 0 hingga 10 darjah selatan, kalau ikut garisan latitude lah. Okey. Jadi bila sebut iklim, kita melibatkan 3 elemen, iaitu melibatkan suhu, hujan dan juga angin. Okey, suhu. Suhu negara kita, Malaysia tercinta ini, suhunya tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun. Secara puratanya, suhu negara kita ini lebih kurang 27 darjah Celsius. Iaitu perbezaan suhunya di antara bulan ke bulan tu, jurat suhunya kecil lah, hingga 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. Tak ada sampai ekstrim sampai 40, 30 lebih, tak ada, jarang lah di Malaysia ni. Jurat suhu harian kita besar, iaitu 5 hingga 10 darjah Celsius. Bagi stesen berhampiran pantai, manakala 8 Celsius hingga 12 darjah Celsius di pedalaman. Okay, ini graf, cikgu tunjukkan sini, graf suhu bulanan Malaysia tahun 2016. Okey, ini suhu kita Januari, suhu kita 27.9, sinilah. Kemudian bulan Februari turun, Mac 28, agak tinggi di sini pada bulan Mac hingga bulan April ni 29, 29 tinggi. Kemudian suhu kita turun semula menuju ke 27, kemudian naik semula ke 28, dan turun balik 27.5 dan sebagainya. Maka julat suhu kita ni agak stabil lah, masa kata lah. Kalau diperhatikan lebih kurang 27 darjah Celsius secara purata. Manakala hujan, negara kita ni menerima hujan sepanjang tahun.
kalau dengan ramalan cuaca, ada yang negeri-negeri yang mengalami musim hujan. Jadi hujannya, Jabatan Kaji Cuaca mengatakan bahawa hujan tahunan Malaysia ni kira-kira puratanya 2,600 mm. Ditambur ini tidak sekata lah, sebab muka bumi kita ada telah tinggi, ada telah pamah, dan juga faktor tiupan angin. Sebab angin ni dia membawa awan kan, membawa air. Hujan maksimum diterima semasa peralihan monsun, iaitu pada hujung bulan Mac hingga awal Mei. Sekarang ni bulan Februari kan, kita pada musim peralihan ni. Oktober hingga pertengahan November. Dua siri ni di mana hujan agak lebat di negara kita. Inilah graf taburan hujan bulanan pada tahun 2016. Ini diambil daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, ini graf bar dia. Januari 136 mm, 55 turun. Paling lebat hujan kita ni agak sekata turun naik dan agak lebat di hujung tahun. Mulai September, Oktober, November, Disember, hujan agak tinggilah dia punya jumlahnya di Malaysia. Jadi puratanya lebih kurang 2,000 mm lah. Okey. Jadi hujan di Malaysia ni pertamanya dipanggil hujan perolakan. Kita dah belajar dalam sains kan. Perbezaan udara panas, udara sejuk, perbezaan tekanannya. Permukaan bumi ni waktu siang dia panas sebab menerima pancaran matahari. Jadi bila cecair menerima cahaya, dia mengalami proses dipanggil sejatan. Jadi dia sejat, berkumpul di atas membentuk gumpalan wap lah yang akan membentuk awan. Udara panas tadi bersama wap air tadi naik ke atmosfera sampai di paras yang tinggi. Jadi udara tadi menyejuk dan membentuk wap air. Namanya proses pemeluapan. Lama kelamaan, mana tadi di bumi cecair bertukar menjadi gas, terus naik ke atas, berlaku pula perubahan daripada gas menjadi cecair ataupun pemeluapan yang akhirnya membentuk awan. Biasanya awan yang bawa hujan yang lebat ni, anggap warna gelap tu dipanggil awan cumulonimbus. Okey, ni dia. Ini kitaran dia. Air daripada bawah naik ke atas turun semula sebagai hujan. Okey. Jadi kebiasaannya hujan perolakan ni dia diiringi dengan petir dan kilat ya. Biasanya berlaku pada belah petang. Okey. Yang kedua ialah hujan bukit ya, hujan bukit. Hujan bukit ni turun di kawasan tanah tinggi ni ya, di bukit, di menghadap lautan di udara lembap ni akan datang, kemudian dihalang oleh bukit ni. Jadi hujan akan turun di bahagian ni lah, bahagian sini, kawasan ni sebelah ni akan jadi kering ya. Kering. Okey. Hujan bukit turun di kawasan tanah tinggi yang menghadap udara lembap ya, bersama air lah laut. Udara lembap dari laut tadi dipaksa naik ke cerun bukit di sini, kemudian dihalang oleh tanah tinggi. Jadi udara yang sejuk tadi menjadi sejuk dan membentuk wap air. Dia mengalami proses pemeluapan dan turun sebagai hujan. So hujan akan turun di kawasan bukit lah. Biasa pelajar-pelajar nampak kan, kadang kita nampak kat bukit tu putih, dia hujan turun ya. Kerana kawasan yang sebelah yang terlindung ni dia tidak hujan, dia mengalami musim mengalami keadaan kering, kering panas lah sebab dia terlindung daripada hujan. Maka dia dipanggil kawasan lindungan hujan. Jadi taburan hujan di Malaysia ni, tengok ni ada peta ni, warna hijau ni, hitam lah lebih daripada 3,500, agak lebat lah kawasan Pantai Timur utamanya 2,500 hingga 3,500. Yang warna putih ni, yang hijau ni 2,000 hingga 2,500, kurang daripada 2,000 mm. Ni kawasan Negeri Sembilan ni, ni Kuala Pilah dan Jelebu. Okey, sama juga di Sabah dan Sarawak hujan agak lebat di bahagian pedalaman ni Okey. Okey. Lebih 3,500 tadi kawasan-kawasan yang utama, misalnya di Terengganu, Kelantan, 3,500 di Pantai Timur. Biasa dengar kan musim banjir di Pantai Timur, pedalaman Pantai Timur dan Selatan sebenarnya Malaysia, dan agak kering kawasan di
Negeri Sembilan sini, iaitu di Kuala Pilah dan Jelebu agak kering. Ini Kuala Pilah ni terkenal kawasan yang agak kering lah, hujannya kurang daripada 2000 mm. Manakala angin pula, ingat kan, bercuaca je, ada angin, ada suhu, taburan hujan. Angin ni terdapat dua jenis angin monsun. Angin monsun iaitu monsun timur laut dan monsun barat daya. Ada dua angin monsun. Kemudian Malaysia juga menerima angin daripada yang datang daripada arah Sumatera, dipanggil angin Sumatera, dan juga angin daripada lautan, dia dipanggil angin tempatan. Angin tempatan. Okey. Jadi angin tempatan tu bertiup daripada laut, dipanggil bayu laut ataupun bayu darat. Kita tengok satu-satu ya. Angin monsun. Okey. Angin monsun timur laut. Satu lagi angin monsun barat daya. Okey. Angin monsun timur laut ni dia biasanya berlaku membawa hujan pada bulan November hingga Mac. Bermula daripada benua Asia ni, Asia. Kemudian merentasi Laut Cina Selatan sampai di Khatulistiwa, dia membelok disebabkan daya apa tadi? Daya Coriolis ya. Dia membelok ke sini, masuk ke Malaysia. Jadi seolah datang daripada arah timur laut. Sebab tu dipanggil angin timur laut. Kat sini ya. Dia membelok ke sini. Okey, bertiup melintasi Laut Cina Selatan dan sampai di Malaysia sebagai angin monsun timur laut. Ia ni membawa hujan lebat di kawasan sinilah. Saya menerima ni adalah kawasan pantai barat. So tengah-tengah sebenarnya Malaysia ni ada banjaran Titiwangsa kan. Pantai barat agak kurang lebat lah hujannya ya. Di pantai timur punya hujan yang lebat. Sama juga di Sabah Okey, dan Sarawak. So angin tiup daripada tekanan tinggi daripada benua Asia menuju ke tekanan rendah di benua Australia. So dia akan mengalami pembengkokan di sini di Khatulistiwa. Kemudian dia bengkok semula pergi ke Australia lah, di benua turun. Okey, kemudian monsun barat daya tentulah datang daripada arah barat daya. Sama juga ceritanya, tapi kali ini angin datang daripada selatan. Tadi kalau timur laut, angin datang daripada utara kan, daripada selatan, iaitu daripada benua Australia. Pada masa itu mengalami tekanan tinggi. Okey, so angin tadi, angin monsun itu bergerak menuju ke Malaysia, melalui Khatulistiwa ni. Sampai di Khatulistiwa, dia akan membelok dengan daya Coriolis tadi. Membelok seolah datang daripada barat daya. Sebab tu dipanggil monsun barat daya. Dia nak pergi ke kawasan sinilah, benua Asia ni yang tekanan rendah. Ini sejuk kat sini, sejuk dengan rendah, dan tinggi ni panas. Okey. Ini panas, ini sejuk lah. Okey. Bila panas, tekan udaranya rendah. Bila sejuk, tekan udara tinggi. Ya, angin bertiup pada pertengahan bulan Mei hingga akhir bulan September. Ingat tu monsun barat daya, bulan 5 hingga bulan 9. Dia datang daripada benua Australia. Dia bertiup melintasi lautan Hindi. Ini ya, lautan Hindi. Dan masuk ke Malaysia dari arah barat daya. Sebab itu dipanggil barat daya. Membawa hujan yang sederhana lebat. Kenapa tak lebat? Sebab bila nak masuk ke semenanjung Malaysia ni, dia dihalang oleh Pulau Sumatera. Sebab hujan banyak turun ke Sumatera, so kita dapat hujan yang kurang lebat. Berbanding dengan timur laut tadi, direct dapat terima ke bahagian pantai timur. Sebab itulah secara logiknya pantai timur tu mudah menerima hujan lebat dan kadang berlaku peristiwa banjir lah. Okay. Seterusnya, selain daripada angin monsun, kita menerima angin yang datang daripada arah Sumatera. Sini ya, ini Pulau Semenanjung Malaysia, ini Selat Melaka. So, angin datang di sini daripada arah Pulau Sumatera. Dia datang bertiup bulan April hingga bulan Mei dan juga September hingga Oktober. Dia datang daripada inilah Pulau Sumatera ni, Indonesia ni. Dia juga dikenali namanya angin squall nama squall. Ciri-ciri angin ni, dia datang dengan kencang, betul kencang dalam waktu malam. Sampailah ke subuh di barat semenanjung Malaysia. Sinilah kawasan Melaka, Selangor, Sembilan ni menerima hujan yang agak lebat daripada angin Sumatera ni. Utamanya di kawasan Pelabuhan Kelang, Baru. Sama juga tadi, dia membawa ciri-ciri dia ada peti dan kilat biasanya, kebiasaannya. Kemudian kita belajar pula ciri-ciri iklim angin tempatan. Ini angin datang daripada laut ataupun daripada daratan. Okay.
Pertama, tengok angin datang daripada laut, dipanggil bayu laut. Angin ni membawa, mengarah awan, membawa hujan ke darat lah. Okey. Angin tempatan yang berlaku pada waktu siang ni di kawasan berhampiran pantai, ini namanya bayu laut. Dia berlaku kerana tekanan udara di permukaan laut adalah tinggi. Tinggi daripada tekanan udara di daratan. Jadi udara bergerak di laut yang bertekanan tinggi di daratan. Okey, macam ni pelajaran. Kalau kita terangkan dari segi sains, di daratan, di lautan, dua-duanya muatan habanya tak sama. Di waktu siang, daratan dan lautan ni dia terima suhu haba yang sama dari matahari yang sama. Tapi laut ni dia lambat panas. Daratan cepat panas. Di waktu siang, laut lebih sejuk daripada daratan. Betul tak? Sebab dia lambat panas lah. Air ni kan lambat panas. Dia bersimpan banyak haba dan suhunya lambat naik. Jadi tekanan di laut adalah tinggi. Dia lebih sejuk. Darat panas, tekanan rendah. Jadi udara panas tadi naik ke atas. Naik ke atas, turun ke lautan. Dari lautan tadi bergerak ke daratan. So angin datang daripada laut lah. So dipanggil bayu laut. Angin ni biasa membawa kadang-kadang dia membawa hujan jugalah. Okey. Seterusnya bayu darat. Mestilah angin datang daripada darat. Jadi prosesnya terbalik. Jadi pada waktu malam matahari dah tak ada lagi. Tapi kita ingat tadi, laut ni dia lambat panas dan lambat sejuk. Daratan cepat panas, cepat sejuk. Sebab sifat muatan habanya tak sama. Tapi terima haba yang sama. Jadi waktu malam, daratan cepat sejuk dan lebih sejuk berbanding dengan lautan. Lautan pula yang panas. Jadi lautan ni panas, udara di atas ni panas, dia naik ke atas. Tekanannya rendah. Naik ke atas. Daratan yang lebih sejuk ni, tekanan udaranya tinggi. So, dia bergerak ke arah lautan. Jadi dia seolah kebulatan lah macam ni. Putaran sirkular dia macam tu. Jadi udara bergerak daripada daratan menuju ke lautan dipanggil bayu laut. Dia berlaku pada waktu malam kerana tekanan udara di daratan lebih tinggi daripada tekanan udara di permukaan laut. Jadi udara bergerak dari daratan yang tekanan tinggi ke laut yang tekanan rendah. Okey. Itulah serba sedikit tentang ciri-ciri iklim di Malaysia dan uraiannya dari segi suhu, hujan dan ketiupan angin. 3 konsep ni pelajar kena kuasailah. Okey, seterusnya kita masuk sedikit lagi. Apa pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia? Tentulah tak sama kan. Kalau pergi orang musim sejuk, kegiatannya mungkin menangkap ikan. Orang Eskimo lain cara pakaiannya, lain aktivitinya. Orang Malaysia, suhu dan iklimnya tak sama. Jadi kegiatan aktivitinya ikut kesesuaian cuaca dan iklimnya. Okey, pertama pertanian. Oleh kerana Malaysia ni beriklim khatulistiwa yang bersifat panas dan lembap sepanjang tahun, ini sesuai bagi pertumbuhan tanaman seperti padi sawah, getah, kelapa sawit, kopi, lada hitam, sayur-sayuran dan sebagainya. Di kawasan pertanian yang terdapat di Malaysia ni, misalnya ingat dua lah yang utama. Kalau padi tu dataran Kedah dan Perlis. Dataran Kedah Perlis dan dataran Kelantan. Selangor pun ada juga. Kelapa sawit contohnya di segitiga kawasan Kedah lah. Segitiga Jengka Pahang, Lahad Datu di Sabah. Lada hitam di Sarawak. Di Kuching Sarawak. Jadi kalau pergi Sarawak banyak lada hitam. Jadi sesuai dengan tanah di sana lah. Di kawasan tanah tinggi pula ditanam pula tumbuh-tumbuhan suhu sederhana. Suhu sederhana ni maknanya suhu 18 hingga 21 Celsius. 21 darjah Celsius. Seperti tanam teh, sayuran, bunga-bungaan, buah-buahan hawa sederhana. Contohnya di Cameron Highland kat Pahang dan juga di Sabah, di Kundasak. Jadi suhu tadi mempengaruhi corak tanaman. Sederhana sejuk lain, kawasan tanam pamah lain. Tapi semuanya berada dalam iklim khatulistiwa. Okey, pembalakan juga dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca. Suhu yang tinggi dan jumlah hujan yang banyak di Malaysia mengalahkan pertumbuhan hutan. Hutan di Malaysia ni hutan hujan tropika. Contohnya terdapat kawasan pedalaman sepanjang Malaysia, Sabah Sarawak banyak kayu balak. Antara pokok kayu balak yang terkenal, meranti, cengal, nyatuk, keruing. Ini mengiatkan pertumbuhan ekonomi dalam sektor pembalakan.
kerana kayu balak sesuai tumbuh di kawasan iklim khatulistiwa di negara kita. Ini gambar-gambarnya lah. Hutan yang luas ni. Kerana menebang ni pun kena kawalan juga supaya tidak mencemarkan alam sekitar. Cuaca dan iklim di Malaysia juga mempengaruhi kegiatan perikanan. Kalau musim hujan, musim banjir, musim terkujuh di pantai timur, nelayan-nelayan di sana tak bolehlah nak menangkap ikan kerana laut selatan yang bergelora menangkap ikan. Jadi pada masa ni nelayan tu digunakan masa tu untuk membaiki sampan ke perahu-perahu mereka, membaiki jala, tukar yang rosak, buat aktiviti yang lain lah sebab mereka tak boleh ke laut. Tapi nelayan di pantai barat semenanjung Malaysia dapat menangkap ikan sepanjang tahun sebab dia tak ada cuaca yang ekstrim, tak ada yang ribut, taupan yang kuat, banjir, jaranglah berlaku di pantai barat ni, walaupun sekali ada juga. Ini kerana kawasan ini terlindung daripada tiupan angin kencang semasa monsun barat daya oleh Pulau Sumatera dan juga semasa monsun timur laut oleh banjaran Titiwangsa. Alhamdulillah di pantai barat ni boleh melakukan aktiviti nelayan sepanjang tahun berbanding dengan rakan kita di pantai nelayan pantai timur. Selain itu, cuaca yang panas di pinggir pantai membolehkan nelayan menjemur jemur udang kering, ikan kering, sotong dan sebagainya lah untuk aktiviti ekonomi. Semua itu dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Okey, cuaca dan iklim juga mempengaruhi aktiviti pelancongan di iklim kita yang panas dan lembap. Sepanjang tahun ni menarik minat ramai pelancong datang ke Malaysia, pelancong dari segala dunia. Di kawasan tanah tinggi yang suhu sederhana, yang nyaman, Cameron Highlands sebenarnya, suhu air laut antara 20 hingga 30 Celsius menggalakkan pertumbuhan batu karang dan aktiviti menyelam scuba. Di pelancong peranginan pantai di Pulau Malaysia, contohnya Pantai Batu Buruk, Pulau Pangku, Pulau Sepadan, laut pantai yang cantik Sabah tu memang cantik lah. Okey, ini gambar-gambar Cameron Highland, Kunasan Sabah, Bukit Larut Perak. Ini semua kawasan-kawasan pelancongan. Ini kerana sesuainya iklim di negara kita. Seterusnya, tadi kesan cuaca dan iklim terhadap aktiviti kita, kegiatan ekonomi kita, kegiatan manusia. Sekarang apa yang kita buat pula, kegiatan manusia ni juga pula memberi kesan kepada cuaca dan iklim. Okey, pertamanya kesan rumah hijau. Apa dia kesan rumah hijau ni? Kesan rumah hijau ni ialah satu keadaan di mana suhu bumi ni akan meningkat akibat haba yang banyak terperangkap di ruang atmosfera bumi ni. Dia tak lepas ke angkasa lah. Sebahagian dari haba ni akan turun balik, dipantul balik ke bumi dan juga ada sedikit lah ke angkasa lepas. Kenapa dia tak lepas? Kerana atmosfera ditutup satu gas, kumpulan gas-gas yang dipanggil gas rumah hijau. Di gas rumah hijau ni lah sebenarnya penting untuk mengekalkan suhu bumi, tetapi aktiviti manusia telah meningkatkan pelepasan gas ni ke atmosfera. Terlampau banyak sangat kan dia menutupi ruang atmosfera. Di fenomena kesan rumah hijau ni menyebabkan peningkatan suhu bumi. Macam kita lah, haba tak lepas, kita macam duduk dalam oven lah. Macam oven, duduk panas, dia tak lepas kan dalam bilik panas. Okey, bila dia panas, jadi dia ganggu kita punya keadaan cuaca dan iklim dia tadi. Apa punca-puncanya? Kenapa banyak sangat gas-gas rumah hijau dilepaskan? Punca-puncanya, pertamanya, inilah kita menggunakan bahan petrol, bahan api hidrokarbon, pembakaran api fosil membebaskan gas-gas rumah hijau. Seterusnya, pembakaran hutan membebaskan gas-gas karbon dioksida, karbon monoksida, kegiatan pembalakan menyebabkan pemanasan bumi, pembakaran sisa pertanian dengan asap dan jerebunya, sulfur dibebaskan, pembakaran sampah. Ini semua mendorong peningkatan pelepasan gas-gas rumah hijau ke atmosfera. Okey, tengok rajah ni. Okey, ini matahari, sinarannya ke bumi lah. Okey, di bumi manusia melakukan berbagai aktiviti kegiatan kehidupan, maka membebaskan banyak gas-gas rumah hijau. Gas-gas rumah hijau ni seperti inilah karbon dioksida,
CH4, apa ni, chlorometana ke CH4, nitrogen dioksida CFC, chlorofluorochlorida, CFC. Okey, datangnya gas-gas rumah hijau yang banyak ni kesan daripada kegiatan manusia. Jadi haba yang panas tadi ada sebahagiannya terlepaslah naik ke angkasa, sebahagian pantul balik ke bumi. Lama bumi makin panas lah. Panas. Okey, itu namanya kesan rumah hijau. Okey, seterusnya pembentukan kawasan panas di kawasan bandar atau panggil kawasan pulau haba. Pulau haba ni suhu kawasan yang di tempat yang banyak bangunan bandar lah, kawasan tepu dan binaan perumahan, pekan-pekan padat lah. Di mana kawasan itu kan lebih panas berbanding kawasan sekitarnya. Di kampung-kampung kan sejuk kan, di bandar lebih panas. Di bandar ni macam panas saja. Itulah berada di dalam kawasan pulau haba. Fenomena pulau haba ni menyebabkan keselesaan penduduk di bandar terjejas kerana keadaan suhu yang tinggi. Kenapa ni berlaku? Sebab di bandar-bandar ni banyak bangunan konkrit. Konkrit ni halanglah pengaliran angin nak tiup, udara nak lepas kan. Bangunan konkrit tadi dan permukaan jalan kita ni, tanah dah tutup dengan jalan raya, dengan simen, menyebabkan banyak bahang panas. Tanah ni dia menyerap haba. Kesesakan jalan raya, asap-asap kenderaan melepaskan haba yang tinggi, panas. Tumbuh-tumbuhan ditebang. Jadi tumbuh-tumbuhan ni dia menyerap karbon dioksida, menyejukkan kawasan. Jadi kalau pokok-pokok ditebang untuk pembangunan, kesannya sampingnya adalah panas lah, kawasan itu akan panas. Seterusnya banyak bahan-bahan tercemar seperti debu, habuk kotoran daripada asap kilang, kenderaan bermotor. Semua ni menghasilkan haba. Okey, ni bandar-bandar. Okey, tengok sini kawasan bandar. Jadi haba, udara yang mengalir ni, angin mengalir ni tak dapat nak lepas. Dihalang oleh apa ni? Bangunan-bangunan tadi. Okey. Jadi dihalang, ia naik ke atas lah, di kawasan bandar ni. Di pembangunan dan pertambahan penduduk yang pesat di bandar telah menyebabkan kejadian pulau haba ni. Ini panas lah. Panas, kawasan bandar ni agak panas. Pergilah Kuala Lumpur tu suhunya agak panas. Cuaca haba dia. Berbanding dengan kawasan luar bandar, dia banyak pokok-pokok dan kurang bangunan, jalannya kurang berturap dan sebagainya. Jadi cuacanya lebih sejuk. Simpulannya pulau haba ni berlaku di kawasan pusat bandar, di mana banyak bahan konkrit, simen, batu-bata yang kepayaannya boleh menyimpan haba yang banyak. Di rumah batu memang panas kan, malam pun rasa panas sebab dia simpan haba. Berbanding rumah kampung yang rumah kayu lebih sejuk. Di kekurangan tumbuh-tumbuhan menyebabkan kadar evaporasi rendah, pembebasan bawah air. Seterusnya hujan asid. Hujan asid ni dulu kita boleh, zaman-zaman dulu kita boleh mandi air hujan ni tak ada masalah. Sekarang ni kandungan air dalam hujan tu dah dikatakan berasid, lebih asid. Kerana hujan asid ni adalah hujan yang mengandungi asid, taklah asid kuat. Asid kuat ni dia menghakis, dia asid lemah. Kemudian pH ni tu, nak skala pH ni lebih kurang 5.6, asid lemah. Di air hujan tu dah bersifat asid. Di hujan asid ni berlaku bila udara di satu kawasan tercemar dengan teruk daripada kesan industri. Misalnya di industri itu ada pembakaran bahan fosil, ada pembakaran batu, petroleum daripada kilang, daripada stesen yang kuasa, daripada kenderaan-kenderaan yang raya. Semuanya membebaskan gas-gas seperti gas sulfur dioksida, karbon dioksida, nitrogen dioksida ke angkasa. Jadi dia bila berkumpul membentuk awan dan menjadi uap air yang mengandungi kandungan asid yang tinggi, asid lemah, itulah asid. Di gas-gas ni larut dalam uap air menghasilkan asid ataupun dipanggil asid sulfurik. Sulfur itu sulfurik lah, dan juga asid nitrik. Kalau banyak nitrogen dioksida, N itu nitrogen, asid nitrik. Jadi uap air yang mengandungi asid ni akan membentuk awan dan terpeluap dan turun sebagai hujan yang bersifat asid. Jadi yang ni gas-gas berat sini, gambar ni awan, ada puncanya daripada kilang, atas kenderaan semua tadi kan, turun balik ke bumi. Jadi kerosakan di bumi ni disebabkan oleh tangan-tangan manusia juga. Jadi apa kesannya asid ni, bagus ke tak bagus? Adalah kesan-kesan negatif je. Pertama, sifat air yang berasid ni tak sesuai untuk pertumbuhan. Kerana tumbuhan boleh mati.
sifat terendam air yang beresid. Cat-cat mudah berkarat, mudah luntur, bangunan mudah runtuh dan sebagainya. Menjejaskan kualiti air dan juga kehidupan akuatik yang tak sesuai dengan keadaan beresid. Dan juga mengancam kesihatan manusia. Okey, seterusnya jerebu. Biasa dulu Malaysia mengalami cuaca jerebu di mana udara kita diseliputi kabut. Jerebu ni kelihatan di ruang udara, dia adalah disebabkan oleh zarah-zarah halus yang tidak nampak oleh mata kasar. Dia terapung ataupun terampai di atmosfera dengan kadar yang kuantiti yang agak banyak, sehingga jarak penglihatan kita pun jadi terhalang, jadi kurang. Jadi kuranglah penglihatan kita ni. Punca jerebu ni, punca semula jadi ni memang datang pada gunung berapi lah. Gunung berapi bila dia meletuskan dia punya magma tu, dia membebaskan debu-debu yang tebal. Biasanya negara jiran kita ada gunung berapi, dia kesannya memberi kesan kepada jerebu. Pembakaran bahan fosil di kenderaan dan kilang, pembakaran hutan, biasanya biasa berlaku kan, manusia membakar kawasan-kawasan ladang dia dengan cara dapat menyebabkan kos di asap jerebu tadi sampai ke negara kita. Pembakaran terbuka daripada sampah sarap dan juga sisa tumbuhan. Inilah punca-punca terjadinya jerebu. Jadi kesannya jarak penglihatan kita agak terjejas dan mengganggu pertumbuhan tanaman, menyebabkan masalah kesihatan, kulit gatal-gatal, mata, paru-paru dan sebagainya lah. Dan juga aktiviti pengangkutan. Jadi kalau tebal sangat pun kapal terbang pun tak boleh nak beroperasi secara normal. Okey, ini gambar-gambar kerusakan jerebu yang pernah melanda negara kita dan negara jiran kita suatu masa dahulu. Okey, seterusnya fenomena El Nino. Pernah dengar El Nino kan? Disebut El Nino ni ingat musim kemarau. Fenomena El Nino ni dikaitkan dengan pemanasan ni lautan Pasifik. Pasifik ni mengalami pemanasan yang agak luar biasa. Suhunya naik mendadak, menyebabkan perubahan tekanan udara dan pola tiupan angin. Jadi bila lautan Pasifik ni dikata sini Malaysia, belah timur, belah barat, belah timur lautan Pasifik, suhunya lebih tinggi, suhunya tiba-tiba naik mendadak tinggi. Jadi dalam keadaan normal, kalau dalam keadaan biasalah, angin timuran biasanya bertiup dari lautan Pasifik daripada sini, dia bertiup menuju ke arah ke barat lautan Pasifik. Ke arah barat lah, Malaysia dekat sini ke. Dia masih bawa hujan lah ke kawasan-kawasan negara Asia Tenggara ni, Australia, Papua New Guinea. Tapi berlaku sebaliknya. Lautan Pasifik ni pula yang panas, bila panas tekan udaranya rendah kat sini. Jadi kalau tekan rendah, kawasan-kawasan Asia ni tekan udaranya tinggi. Jadi angin akan bertiup daripada timur ke barat pula, terbalik kat situ. Macam tu. Namun semasa ini berlaku, dia disebut sebagai El Nino. Dia tiupan angin timuran tadi datang dari timur. Sepatutnya angin datang daripada barat kan. Tiupan angin timuran tadi menjadi lemah. Angin datang dari timur. Tapi sekarang ni terbalik, angin datang daripada barat. Sebab apa? Lautan Pasifik tadi mengalami suhu yang tinggi, tiba-tiba berlaku. Jadi tiupan angin timuran tadi yang sepatutnya datang daripada lautan Pasifik ini menjadi lemah. Maka angin timuran tadi diganti oleh angin baratan yang bertiup ke timuran lautan Pasifik. Jadi apa kesannya bila angin datang daripada barat menuju ke timur, jadi kita akan jadi kering lah, negara kita akan jadi kering. Kawasan Asia ni akan mengalami kawasan panas. Di keadaan ini mengakibatkan negara-negara di pantai lautan Pasifik termasuk di barat Pasifik termasuk Malaysia ni mengalami musim kemarau. Walaupun sepatutnya hujan tapi jadi kemarau. Sebab apa tadi? Sebab perbezaan suhu tadi, lautan Pasifik menjadi panas, jadi angin datang daripada barat, patut angin datang dari timur bawa hujan dari sini, tapi terbalik dah sebab perubahan tiba-tiba kepada lautan Pasifik. So fenomena kemarau ni dipanggil El Nino. Macam inilah panas dan Pasifik panas, tekanannya rendah. Di negara Asia Tenggara lebih sejuk, tekanan tinggi, so angin akan bertiup daripada barat ni menuju ke timur. Jadi dah terbalik proses, jadi bawa angin bertiup ke arah lautan Pasifik. Jadi kawasan ini akan dikering lah. Kita mengalami musim kemarau. So fenomena ini dipanggil El Nino. La Nina pula ialah disebut banjir. Ini sebabkan kerana lautan Pasifik juga di bahagian timur, tengah dan timur lautan Pasifik mengalami keadaan sejuk, suhunya rendah. Jadi rendah sangat-sangat pula. Di tekanan di lautan Pasifiknya tinggi. Tinggi, sini rendah.
Di fenomena ni dipanggil La Nina, iaitu pembentukan awan yang tebal dan hujan lebat yang secara luar biasa dan menyebabkan boleh berlakunya banjir. Di Malaysia, La Nina ni biasanya memberi kesan kepada negara bahagian negeri pantai timur lah, Sabah, Sarawak, pantai timur, Kelantan, Terengganu dan Sarawak, utamanya semasa monsun timur laut. Ya. Okey, keadaan ini akan meningkatkan jumlah hujan yang turun di kawasan berkenaan dan menyebabkan banjir seperti yang pernah berlaku pada tahun 2014. Ya. Jadi di sini kawasan Pasifik ni menjadi terlalu sejuk, jadi tekanan tinggi, jadi dia angin akan tiup daripada Pasifik menuju ke arah negara sebelah barat ni lah, pada Asia Tenggara sini. Di kawasan ni akan menerima hujan yang lebat. So fenomena ni dipanggil La Nina. Macam ni hujan lebat kat sini. Tadi kalau El Nino di sana kan, terbalik. Okey, kalau pelajar paling jelas sudah terujuklah, rujuk ke teks. Jadi kesimpulannya yang kita belajar hari ini, cuaca dan iklim Indonesia, kita dah belajar tentang jenis iklim. Bila sebut iklim, kita bagi apa sifat iklim khatulistiwa tu, apa suhu dia, hujan dia, macam mana, angin dia, apa ciri dia, kemudian apa pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia, apa kesan manusia terhadap cuaca, dan apa perubahan cuaca dan iklim di Indonesia. Kita dah belajar secara sepintas lalu lah tadi. Pelajar-pelajar boleh menambah kefahaman dengan menjawab soalan-soalan dalam buku modul yang disediakan oleh guru-guru masing-masing lah. Okey, itu saja dari cikgu pagi ini. Ucapkan selamat maju jaya. Terima kasih.